Jadi bagaimanapun menyentuh tentang peluang UMNO di Kelantan dan Terengganu dan pilihan nanti, Datuk Seri Ahmad Zahid dia boleh yakin sebagai Presiden UMNO bahawa akan berlaku perubahan politik, saudara. Dan hari ini Datuk Seri Sanusi telah pun mengesahkan selaku Menteri Besar Kedah, saudara, Sanusi mengesahkan bahawa Dewan Undangan Negeri Kedah bakal dibubarkan pada minggu keempat bulan Jun. Selaku Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madno mengesahkan Dewan Undangan Negeri Kedah akan dibubarkan pada minggu keempat bulan depan, saudara. Menurut beliau, tindakan lanjut selepas pembubaran adalah di bawah kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya. Lepas ni dia kata kita hadapilah pilihan raya negeri. Itu keadaannya, saudara. Tapi dalam perkembangan berasingan, beliau menyatakan bahawa beliau puas hatilah, katanya prestasi kerajaan pimpinannya, dan dia bersyukur kerana dia dapat menamatkan sepenuhnya kedudukan beliau sebagai Menteri Besar, dan beliau sedar bahawa Menteri-Menteri Besar terdahulu dari beliau adalah terdiri orang-orang yang hebat. Cuma, saudara, ini satu hal saya bersetuju juga bagaimana tular di media sosial mengatakan kononnya ini yang Muhammad Menteri Besar Kedah tu mengadakan kutipan derma untuk menampung kos bayaran saman kepada Datuk Mahfuz Omar bernilai RM150,000. Jadi sesuatu politik Menteri Besar Kedah itu saudara Muhammad Helmi Abdul Wahab, beliau menafikan sekeras-kerasnya bahawa ada kutipan derma daripada pihak Yang Berhormat Menteri Besar Kedah ataupun Perikatan Nasional, katanya. Jadi oleh demikian, katanya beliau akan membuat laporan polis dalam masa dekat dan mengharapkan pihak bertanggungjawab segera menyiasat dengan mengambil tindakan yang amat tegas kepada individu yang cuba memburukkan imej MMB Kedah. Saya melihat percaturan politik yang sebegini, saya tak setuju. Saya amat tidak bersetuju walaupun saya daripada UMNO, tapi apa yang dilakukan pada Menteri Besar Kedah, benda tak ada diada-adakan, saya tak setuju. Sepatutnya kita berlapang dada, biarlah dia menyelesaikan masalah. Malahan, kalau tak silap saya, Datuk Sanusi dah pun menyatakan beliau telah pun membayar wang denda RM150,000 tu kepada pihak peguamnya. Jadi kenapa ada pula yang konon-kononnya mengutip derma? Apakah itu mahu memburukkan imej beliau ataupun melagi simpati sebagainya? Bagi saya itu bukan caranya. Saya haraplah kita tidak mengamalkan politik yang songsang sebegitu saja. Saya rasalah sudah sampai masanya kita mengamalkan cara berpolitik yang betul-betul gentleman, yang matang, yang secara anak jantan. Kalau nak bertempur, bertempurlah di medan pemilihan rakyat, biarlah rakyat menilai. Tapi elakkanlah kita melontarkan macam-macam kenyataan yang akhirnya mahkamah tak ada kerja lain, terpaksa membincangkan masalah orang politik tak habis-habis. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun, saya melihat bahawa bagaimana kenyataan Siswa Agung PAS iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selaku Siswa Agung PAS, beliau menjelaskan bahawa saudara Nik Muhammad Nik Abdul Aziz, itu anak kepada mantan almarhum Ustaz Nik Aziz, katanya masih lagi menjadi ahli PAS. Walaupun ada pihak mengatakan beliau akan menyertai ataupun keluar daripada PAS, tapi sehingga saat ini katanya bahawa beliau mengesahkan bahawa Nik Abdul masih lagi menjadi ahli PAS. Beliau masih ahli PAS dan tidak ada ura-ura berkaitan kabar angin itu betul ke tidak. Siapa yang buat tuduhan itu, buktikanlah. Bagi PAS, katanya ia tidak berasas. Itu saja kenyataannya. Tapi bagaimanapun, ini adalah kesan daripada sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan ke Kelantan sempena Rumah Terbuka Aidilfitri di Kelantan. Beliau bertemu dengan dua beradik ni, iaitu Nik Abdul dan Nik Umar. Jadi itu yang membuatkan banyak kenyataan mengatakan bahawa Nik Abdul sudah pun bersedia untuk meninggalkan PAS. Nampaknya sebab bila kenyataan Nik Abdul, dia kata dia pun memanglah berhasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi tak dicantakan untuk tujuan apa, saudara. Tapi itu menimbulkan spekulasi bahawa beliau akan meninggalkan PAS. Malahan semua orang tahu adiknya Nik Umar adalah ahli Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Jadi bila mereka dah berbaik, mungkin Nik Umar, Nik Abdul akan keluar daripada PAS. Tetapi timbul persoalan, dia keluar daripada PAS nak masuk parti mana? Sebagaimana yang saya bincang dengan semalam dengan mantan
ahli Dewan Negeri daripada Parti Amanah. Beliau menyarankan, dia kata kalau yang sebaiknya Nik Abdul menyertai UMNO. Kerana kekuatan UMNO masih ada di Kelantan, masih ada akar umbinya. Berbeza dengan Amanah yang dilihat baru. Jadi apatah lagi kalau beliau menang, boleh pula kalaulah pimpinan di Kelantan bersetuju untuk Nik Abdul menjadi Menteri Besar. Jadi sebentar tadi, siang tadi, sekitar jam pukul 3, 3.30 petang, saya bertemu dengan sumber daripada UMNO Negeri Kelantan. Menurut perhubungan UMNO Negeri Kelantan, kalau benarlah Nik Abdul ini mau meninggalkan PAS, UMNO Kelantan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak ada masalah. Malahan, saya dikabarkan, menurut sumber sebut katanya, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, iaitu Datuk Jazlan, dia kata dia bersedia menerima malahan Waimah seandainya kalau menang pun, maka Nik Abdul akan dilantik sebagai Menteri Besar. Mereka bersedia agar Nik Abdul dijadikan sebagai poster boy untuk pilihan raya kali ini, untuk dijadikan calon Menteri Besar Kelantan. Itu gambaran yang saya dapat, bahawa artinya kehadiran Nik Abdul dalam Parti UMNO dialu-alukan. Saudara, warga UMNO memang melihat bahawa cocok sosok yang sesuai untuk mentadbir Kelantan, kerana beliau mewarisi daya kepimpinan, cara kepimpinan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kerana pada pilihan raya yang lalu, PRU 15 itu parlimen sahaja, bukan Dewan Negeri. Pada PRU yang ke-15 Dewan Parlimen, PAS lah pun menggugurkan Nik Abdul sebagai calon parti itu, di mana kerusi yang ditandingi sebelum itu diberikan pada Muhammad Syahir bin Sulaiman selaku ahli Parlimen Bacok. Bagi saya lah, sekarang ni kalau PAS dah tak suka dia jadi ahli Parlimen, tak mau jadi calon, kalau dia bersedia untuk keluar daripada parti PAS, UMNO mengalu-alukan. Itu keadaannya. Saudara, macam Zuhar betul, baguslah, jangan duk bergaduh adik-beradik. Saya melihat Nik Omar pula membuat kemunculan di petah politik dengan memilih untuk bersama Parti Keadilan dan bertanding di kursi Parlimen Pasir Salak. Saudara, bagi saya, bila kesediaan Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan bersetuju, dia kata tak ada masalah pada dia kalau Nik Abdul benar-benar mau menyertai. Ini menurut sumber lah, saudara. Kalau Nik Abdul bersetuju nak menyertai UMNO, dia tak ada masalah. Malahan saya dipahamkan, Datuk Jazlan juga, dia kata kalau gitu keadaannya, kalau dia lah nak dicalonkan sebagai calon untuk bertanding Dewan Negeri, dia sendiri tarik diri, tak ada masalah, dia kata. Pilihlah mana kawasannya pun, dan UMNO Kelantan akan menyokong. Ini kerana UMNO merasakan bahawa Nik Abdul adalah calon yang terbaik. Bila masuk UMNO, tentulah lebih kukuh lagi UMNO di Kelantan. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Mudah-mudahan seluruh Malaysia aman. InsyaAllah, amin. Saya belum dapat berhubung dengan Nik Abdul, tapi gambaran yang saya dapat waktu dalam pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memang ada dibincangkan soal itu, tapi belum secara tuntas. Saya pun tak dapat menceritakan butir lanjut perbincangan, tapi hanya sekadar pertemuan katanya. Nik Abdul pun dia tidak menceritakan sebarang keputusannya saat ini, tetapi telah pun menimbulkan spekulasi bahawa Nik Abdul besar kemungkinan bakal meninggalkan PAS. Kalau beliau meninggalkan PAS, yang terbaik menyertai UMNO. Sebab macam saya kata semalam lah, saudara, ini warga Amanah sendiri pun merasa yakin kalau Nik Abdul bertanding atas tiket UMNO, peluang lebih cerah dan mudah untuk diangkat sebagai Menteri Besar. Saya sebelum tu saya lupa nak menyatakan, saudara, bahawa di Kedah, rupanya di Kedah kedudukan keputusan untuk rekodnya Perikatan Nasional di Kedah. Sebab bila ada teman yang bertanya, di Kedah Perikatan Nasional saat ini memiliki kerusi tertinggi, iaitu Dewan Negeri Kedah, itu dengan 21 kerusi. PAS 15 kerusi, Parti Peribumi Bersatu PBM 6 kerusi. Jadi 21 lah. PAS 15, PBM 6 jadi 21. Pakatan Harapan pula memiliki 10 kerusi. Barisan Nasional 2 kerusi, dan Parti Pejuang Tanah Air, itu yang diwakili oleh Mokris. Sebab jangan lupa, saudara, di Kedah tu dulu ada Dewan Negeri belum bubar bila ada Parlimen bersidang. Jadi artinya Datuk Mokris masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah. Ini saya nak
sebab ada teman bertanya tu, saya kena jawablah keadaannya. Itu keadaannya saudara. Dan cuma kita tinggal lagi tak tahu bila Pulau Pinang akan membubarkan tarikhnya. Terengganu dengan Kelantan kita tak tahu. Tapi kalaulah Nik Abdul memilih untuk menyertai UMNO, kita rasa tenanglah sikit haba kepanasannya.